Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini lagi kita dapat hadir sama ada secara fizikal ataupun online lah. Ada yang mudah-mudahan boleh lagi lah, ada masa invite lah kepada siapa yang berkelapangan untuk masuk secara online. Boleh share link yang saya share dalam WhatsApp tu kepada siapa sajalah. Mudah-mudahan ada yang terpanggil untuk hadir lah, lihat pada satu yang kita nak kongsikan. Sekejap, bahaya ni sekarang. Baik, kuliah pada pagi ni insya-Allah kita terjemahkan dan tadabbur sedikit zikir-zikir daripada satu kitab yang terkenal lah oleh seorang penulis. Nama dia kalau kita tengok di kitab kita ni depan ni, ni ejaan nama dia, Sa'id bin Ali bin Wahaf Al-Qahtani. Al-Qahtani itu Sa'id bin Ali bin Wahaf Al-Qahtani. Ini satu ulama yang rahimahullah lah, yang telah pun wafat, meninggal pada tahun tak silap saya 99 kot, lebih kurang. Tak, Masihi lah, baru lagi lah maknanya. Bukan 1999. Dia meninggal tak silap saya, kalau saya silap betulkan lah. Tapi itulah maknanya ulama yang contemporary lah, yang maknanya beliau ni menyusunkan dia, bukan kitab ni saja, sebenarnya ada banyak kitab dia. Jadi kitab ini adalah ringkasan daripada sebuah kitab. Nama kitab tu panjang dia. Nama kitab tu ringkasan dia Az-Zikru wa Du'a wal Ilaj bir Ruqa minal kitabi was sunnah. Az-zikru wa du'a'u wal ilaju bir ruqa'i minal kitabi was sunnati. Ini nama tajuk kitab yang panjang ni, kitab karangan dia. Apa makna nama dia tu, tajuk ni? Zikir. Nama kitab ni. Zikir apa dia? Dan doa dan ilaj, pengubatan bir ruqa dengan cara ubat apa? Ruqyah. Ubat cara ruqyah ni cara jampilah kan. Secara syar'i punya. Yang kita sebut ruqyah tu. Ini tiga benda ni penting ni. Apa dia? Zikir-zikir, iaitu zikir lah dengan lisan kita tu yang Nabi ajar. Doa-doa yang diajar oleh Nabi, dan cara ruqyah, cara pengubatan yang diajar oleh Nabi. Yang diajar oleh apa? Daripada kitab dan sunnah. Jadi beliau mengumpulkan daripada semua data ni secara ringkas masuk dalam kitab beliau ni. Ada tiga benda penting. Apa dia? Zikir.
Kita kena ingat Allah tu. Itu perintah Allah. Uzkurullah zikran katsira, kan Allah kata. Sebutlah, ingatlah Allah dengan peringatan yang banyak. Kemudian doa, ud'u ila Allah kata berdoalah kamu kepada Allah, kan. Ud'u ni astajib lakum, Allah kata. Berdoalah kepada aku akan perkenankan. Itu perintah Allah. Wal ilaju birruqa. Dan juga ilaj ni antaranya Quran ni adalah syifa. Kan Allah sebut penawar. Jadi Nabi juga, maknanya Nabi ni, Allah dan Rasul ni, antara perkara yang diturunkan dalam wahyu ada 3 benda ni lah. Zikir, doa dan juga penawar dalam bentuk ruqa'. Ruqa' ni macam pengubatan secara syariat lah. Doa-doa. Ilah ni penawar ni. Penawar, pengubatan. Biruqa' dengan ruqyah. Menerusi ruqyah. Boleh kata kalau bahasa Melayu apa ruqyah ni yang mudah? Rawatan. Ruqyah ni rawatan, jampi ke? Macam itulah. Rawatan Bacaan ni. Bacaan, kan. Dan juga pengubatan jugalah sebenarnya ruqyah ni. Jadi menerusi apa? Minal kitab was sunnah, menerusi kitab dan sunnah Nabi lah. Jampi ni biasa yang pakai bahasa Melayu dulu. Yalah. Jampi je lah. Jadi kita kata ruqyah tu secara syariah lah. Baik. Jadi tajuk kitab yang ringkas ni pula, daripada kitab ni, asalnya kitab ni lah. Panjang ni nama kitab ni. Jadi daripada kitab ni kitab ni lebih berat lagi, besar, banyak lagi. Diringkaskan masuk dalam satu kitab yang namanya apa ni? Yang ada dekat skrin ni apa? Hisnul Muslim. Apa makna hisnu? Perisai. Cuba tengok kat belakang tu, background tu. Belakang tu apa? Perisai. Perisai bagi Muslim. Hisnu ni maknanya perisai. Ingat, ejaan dia sad nun, bukan sin nun. Orang baca dia hisnul Muslim, bukan hisnul. Bila his ni mana ya? Hasan maknanya apa? Kebaikan. Kebaikan Muslim, bukan. Dia perisai, benteng Muslim. Benteng bagi orang Islam. Itulah tajuk dia yang diringkaskan dalam daripada kitab ini. Az-zikir wad du'a wal ilaj birruqa' minal kitabi wa as-sunnah. Ini asal kitab yang besar tadi. Jadi pada pertemuan yang awal masa mukadimah lah, kitab ni dulu kita dah bincang tentang kata pengantar dalam kitab ni. Kalau kita tengok dalam kita punya Islam Muslim ni, page-page awal dia yang panjang juga, tentang cetakan yang kita terjemah ni dicetak oleh ditulis, dikarang, diterjemahkan oleh Ustaz Baharuddin Ayuddin Fadil Ustaz Hafizahullah, dan kemudian dikarang oleh siapa nama tadi? Sa'id. Ni nama dia Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Cetakan kita ni ada dah 3 kali lah. Yang ni yang baru ni, yang ni RM40 harga dia kalau nak beli. Kulit keras, cetakan terbaru 2021 nya. Dan ada beberapa sikit mungkin penambahbaikan dalam tu. Terjemah yang mungkin salah dan sebagainya ada dibetulkan. Baik. Jadi beliau memuatkan dengan pertama mukadimah dia keutamaan zikir. Ini kita dah bincang lepas. Lalu setelah itu masuk kepada isi dia, iaitu pertama beliau masuk dulu dengan zikir bangun dari tidur. Ini insya-Allah kita akan bincanglah pada pagi ni. Okey. Sebelum kita masuk kepada zikir ni maknanya, cuba kita tengok dulu makna-makna zikir yang saya nak kongsi ni. Makna-makna zikir dalam Quran, boleh tengok kat skrin. Jadi dalam Quran ni makna zikir sebenarnya ada banyak. Di sini ada 16 makna Quran zikir dan dalil yang saya berikan. Inilah makna zikir.
dalam Quran. Jadi kita nak tengok ringkas. Pertama, makna zikir ni kita boleh sebutkan zikrul lisan. Berdasarkan ayat ni. Zikir makna dia pertama ucapan lisan. Boleh kalau nak. Nanti saya share juga yang ni dalam grup. Ini PDF lah. Boleh print. Tapi kena print sendiri lah. Jadi ni saya buat ni dia ada 16 makna zikir dalam Quran. Dan secara istilah Arab dia dan juga terjemahan Melayu dia, dan ini dalil dia. Jadi bila kita baca ayat ni, kita terjemahkan maksud ni manusia ni lah maknanya. Tapi dalam ayat ni disebut zikr. Semua dalam ayat ni sebut zikrun. Tapi makna dia apa dia? Berbeza-beza. Cuba tengok yang pertama, contohnya surah 4 ayat 103. Surah 4 ayat 103. 103. Surah 4 ya. Surah An-Nisa ayat 103. Jadi kita tengok kalimah zikir dalam ni. Sebutkan. Cuba tengok saya bacakan. Cuba perhatikan ayat tu Fa iza qadaitumus solata fazkurullah. Jadi maka apabila kamu telah selesai menunaikan solat. Bila kita selesai solat, apa sunnah selesai solat? Fazkurullah. Allah kata ingatlah Allah. Apa maksud dia? Sama ada kamu duduk, berdiri, duduk ataupun pembaringan. Jadi secara umumnya dalam hadis Nabi perintahkan untuk kita jangan bangun dulu kan. Buat apa? Sekurang-kurangnya baca apa? 3 kali istighfar. Itulah maksudnya. Sebut dengan lisan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebab tu antara makna yang ulama sebutkan, maksudnya zikrul lisan. Zikir dengan sebut. Kita kena lepas solat tu jangan terus. Kita kena astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kan. Baca yang itu. Dan beberapa zikir yang Nabi sunnahkan lah. Itu makna dalam ayat ni. Okey. Demikian juga dalam surah 33 ayat 41 ni. Kita lihat surah 33 ayat 41. Makna dia juga zikrul lisan. 33 ayat 41. Cuba tengok. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi ni perintah. Apa perintah Allah? Uzkurullaha zikran kasiran. Yang paling tepat makna dia apa? Dengan sebutan. Ini bukan maksud dia ingat secara yang berbeza lain. Ini dengan apa? Selalu kita kena subhanallahi wa bihamdih ke. Ayat surah 33 ayat 41. Okey baik. Sorry. Okey. Jadi tadi dua lah ayat yang makna zikrul lisan. Jadi ini makna pertama zikir dalam Quran, zikrul lisan. Iaitu menyebut dengan lidah. Apa dia pertama tadi? Surah 4 ayat 103 tadi. Dan yang surah 33 ayat 41 ni sekarang ni juga makna dia iaitu dengan sebutan. Wahai orang-orang beriman, uzkurullah, ingatlah kamu kepada Allah dengan apa cara dia? Zikran kasiran, sebut dengan lidah banyak-banyak. Bukan. Subhanallah ke setiap hari. Kan? Itulah zikir yang warid daripada sunnah Nabi lah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kan? Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh kalau malas 1 kali. Kalau nak sedap sikit 10 kali. Kalau tak ada setiap hari cuba buat 100 kali. Subhanallah wa bihamdi 100 kali sehari. Bukan yang mana setiap masa. Mungkin pagi tu sikit sampailah malam cukup 100 contohnya. Jadi ini yang dimasukkanlah. Kemudian makna zikir yang kedua, makna dia ibrah wal izah, iaitu pengajaran. Jadi beza tadi. Ini maksudnya tindakan lisan kita menyebut-jebut Allah. Itu namanya zikir.
Yang kedua makna dia ibrah wal izah, iaitu pengajaran. Dua-dua makna yang sama lah. Okey, contohnya dalam surah 6 ayat 44. Kita tengok makna zikir yang berbentuk makna dia ibrah ni. Surah 6 ayat 44. Jadi ni maknanya sebut-sebut lisan ke? Ya, falamma nasuma zukiru bih. Apa makna dia? Ingat. Maksudnya falamma nasuma abiru ataupun wa'izu bih. Maka tak kala mereka telah lupakan apa dia? Peringatan ataupun disebut ibrah. Pengajaran yang diajar kepada mereka ni. Ajaran. Lalu fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka ke atas mereka pintu-pintu segala sesuatu. Jadi ini maksudnya pengajaran. Okey. Tak sesuai kita nak kata dia ni lupa untuk sebut-sebut tu. Lupa untuk berzikir. Kadang tak juga. Ada orang dia zikir dengan lisan tapi apa? Sekadar jadi apa? Di mulut saja. Tapi dia sedang melanggar perintah Allah. Sebab tu orang yang buat maksiat pun dia kata alhamdulillah juga, sebab dia sangka maksiat itu adalah satu kebaikan untuk dia, kan? Jadi ini maksudnya dia lupakan pengajaran kebenaran lah. Baik, yang Jadi apabila melupakan apa ni? Ajaran. Pengajaran tadi, apa kaitannya dengan ibrah tu, Ustaz? Ibrah tu pengajaran. Ya lah. Ayat ni ceritanya maka tak kala mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, pun membuka semua pintu kesenangan kepada mereka. Jadi saya nak tanya tu, tadi yang kedua tu zikir tu pengajaran. Yang kedua ya, peringatan atau pengajaran. Jadi ayat ni yang dikaitkan dengan peringatan ini melupa ni lah. Ya, dia melupakan peringatan Allah. Dia nak membezakan makna je. Tadi makna dia menyebut dengan lisan kan. Yang ni pengajaran tu sendiri. Bukan sekadar sebut dengan lisan je. Tapi dia lebih deep lagi, lebih dalam lagi, iaitu apa? Pengajaran ataupun peringatan Allah. Okey. Seterusnya makna zikir yang saya terang mungkin sampai ke 5 lah. Yang ketiga makna dia at-tazakkur. Yang 5 tak tengok. Boleh juga kita tengok 5155. Okey. Surah seterusnya 5155. Di wazakir. Jumpa di zakir, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul. Maksudnya terus dan tetaplah memberi pengajaran, memberi peringatan. Berikan. Jadi kita kena ajar orang sampai orang dapat apa? Ibrah. Sebab tu kalau kita nak baca Quran ni, kita nak ajak orang tadabbur Quran tu. Kalau kita nak buat sekadar kelas orang pandai bahasa Arab teknikal saja, tak jadi apa-apa. Sebab tujuan bahasa Arab untuk dapat pengajaran daripada ayat. Bukan sekadar rekreasi minda aje. Kan? Saya dah tahu dah hukum ini, i'rab dan sebagainya. Tak. Tujuan yang lebih dalam adalah dapat pengajaran. Daripada ayat-ayat. Itu maksud dia. Jadi wazakir dan tetaplah memberi pengajaran ataupun peringatan. Kerana apa? Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang beriman. Nampak? Jadi maksudnya ibrah. Jadi kena ajar manusia sampai dapat ibrah. Sebab itulah cara agama kita ajar, apa dia? Agama kita cela kalau ajar sekadar cakap-cakap tak buat apa-apa. Betul tak? Banyak ayat-ayat yang mencela golongan tu. Contohnya ayat surah 61 ayat 2 hingga 3 tu. Kan? Cuba tengok surah 61
Ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi baca. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu selalu ucap apa yang kamu tak buat? Amat besar kemukaan di sisi Allah apabila kamu ucapkan apa yang kamu tak lakukan. Kamu beritahu. Sebab itu pendekatan Islam ni Nabi tengok apabila nak sampai perintah Allah suruh hijrah, kan? Akhirnya semua terpaksa hijrah ke Madinah contohnya. Kemudian sampai satu perintah lagi, tahap lagi apa dia? Kena perang pula. Semuanya praktikal. Dia tak ada main duduk dia bertapa tu dapat ilmu. Tak ada. Islam ni memang dia kena kerja. Itu sampai supaya apa, kenapa dia ajak begitu? Supaya akhirnya dengan peperangan tadi para sahabat bertambah kuat iman. Daripada ibrah yang dia dapat tadi, daripada praktikal tadi. Jadi cara nak dapat ibrah mesti praktik, bukannya cakap je. Agama kita bukan itu, pergi ulang alik ke sekadar berzikir kosong saja, kan? Tapi tidak dipraktikalkan dengan apa? Amal-amal dan juga jihad contohnya. Jadi ini satu, sebab itulah ad-dinu antaranya jiddun. Apa itu ad-din? Antaranya kata-kata ni, ad-dinu jiddun. Apa ni? Agama itu adalah jid ni apa? Manjada, iaitu kesungguhan. Agama ni adalah kesungguhan ataupun al-jihadu. Al-dinu jihad ataupun jihad. Agama itu adalah kesungguhan. Dia tak boleh duduk agama ni dengan agama bukan entertainment. Ini orang sangka agama tu entertainment kan. Agama ni dia mesti ada hiburan, sifat agama macam tu. Sebab tu orang semua bila buat baik je dia nak like je. Betul? Bahkan bukan yang awam ni, ustaz-ustaz sendiri. Dia ajar tu kalau tak dapat like, dia rasa tak seronok. Bukan itu agama. Agama ni dia pengorbanan tu. Jadi sebanyak Allah cela dalam ayat ni apa dia? Wahai orang beriman, kenapa kamu cakap apa yang kamu tak buat? Jadi dia akan semangat agama ni bila apa? Bila ramai orang terima, bila ramai orang suka, baru dia semangat nak buat agama. Tapi bila tak ada orang, kan? Sebab tu akhirnya dia buat beragama, dia diajar untuk ikut orang, bukan diajar orang untuk ikut agama yang benar. Itu masalah besar yang berlaku. Jadi pentingnya kita mengajar manusia ni beragama sampai dapat ibrah tu. Sebab tu kita ajak bekerja untuk anak-anak sekolah ni, bukan saja dia duduk kelas cakap. Lepas tu dah. Tak, dia kena bekerja, kena buat sesuatu. Kena tunjuk. Kena bantu sama-sama. Jadi inilah yang sukar. Yang berat sebenarnya bagi orang-orang yang tidak memahami lah. Baik. Ni makna yang kedua, iaitu apa dia? Ibrah wal izah. Sifat zikir tu mesti sampai kepada makam dapat pengajaran dan dapat ibrah tu, nasihat dan pengajaran tu. Dan yang ketiga makna dia at-tazakkur. Ni at-tazakkur. At-tazakkur ni dia mengulang-ulang. Sebab tu saya tulis kat ni memperingati. Faham? Kan? Kita kalau kita ada majlis memperingati ni kan berulang-ulang, sentiasa kena buat setiap tahun contohnya. Sifat yang ini masuk dalam ayat ni maksudnya mengulang-ulang peringatan tu. Kena sentiasa. Supaya apa? Bertambah kukuhlah pengajaran yang dan juga keimanan dia. Cuba tengok ayat ni. Contoh dalam surah 135.
Surah 3 Ali Imran ayat 135. Jadi dia maksudnya juga tazakur memperingati ni apa? Dia mengingat diri dia sendiri apa yang dia buat semalam. Itu maksud dia. Jadi dia ada muhasabah. Juga makna dia macam tu. Hisab. Cuba tengok ayat ni. Wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Ini orang-orang yang bertakwa ni. Iaitu orang-orang yang apabila mereka melakukan satu perbuatan yang tercela kepada manusia. Itu perbuatan dosa di antara sama manusia. Aw zalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya sendiri, melakukan dosa antara dirinya dengan Allah lah. Lalu apa berlaku? Zakarullah ni. Zakaru di sini mana ya? Tazakkur. Dia segera memperingati Allah. Dia sentiasa ingat. Tazakkur ni dia berat. Dia satu yang adanya kedua-dua tadi. Dia ada cara yang pertama dan cara yang kedua ni. Zikrul lisan dan juga ibrah. Kedua-dua ni jadi tazakkur. Sebab itulah bila kan masalah antaranya Nabi suruh buat apa? Sallu rakaatain kan. Nabi kata solatlah kamu 2 rakaat bila kamu buat dosa besar, antaranya bangun solat 2 rakaat dan istighfar antaranya kan. Ingat. Itu antaranya memperingati dosa-dosa yang dia buat, yang telah terlepas dia melakukannya dan sebagainya. Jadi dalam ayat yang kita baca ni, zakarullah ni maknanya dia berat. Segera dia terus ingat kepada Allah dan dia buat apa? Fastaghfaru li zunubihim. Kesan dia. Lalu dia pun mohon ampun kepada Allah. Apa dia? Untuk dosa-dosa. Itu maksudnya zakaru di sini tazakkur. Mengingat-ingat kesilapan dia tadi kepada Allah. Baik. Okey Okay, saya rasa cukup kot 3 ni. Ustaz nak tanya sikit. Ya. Ayat ni tadi kata au zalamu anfusahum. Apa maksud zalamu anfusahum? Zalamu anfusahum ni dia dosa dia tadi fahisyah. Dosa dia dengan manusia. Mengumpat orang ke, dia aniaya orang dan sebagainya, itu nanti hukuman dia dengan orang lah. Dia kena fahsyat dengan manusia. Zalamu anfusahum ni sama dosa dia. Contohnya dia buat maksiat seorang-seorang. Dia tengok perkara maksiat ke. Ketika itu siapa pun tak tahu. Dia dengan siapa dosa dia? Dengan Allah. Faham dia lengah-lengahkan solat ke. Ketika bersendirian tu orang tak tahu, dia buat dosa. Itu maksud zalamu anfusahum. Tak ada siapa tahu yang dia sedang zalim di sini melainkan siapa? Allah. Macam itulah. Itu berbeza sikit antara dua maksud dia. Jadi kedua-duanya serupa je, semuanya akan dihisap. Dua-dua akan dia dengan Allah. Ya. Fahsyat tu kita dengan manusia. Jadi apa dia buat? Zakarullah. Segera dia tazakkur lah. Mengingat-ingat Allah. Dua-dua sekali. Itu tadi saya kata yang ketiga ni praktikal dia 1 dan 2. Kan? Dia mesti ada ni. Sebab tu kan dia kena solat. Nabi kata kalau kita rasa berdosa kan, antaranya senang macam tu. Ataupun terus istighfar. Kan? Muhasabah diri kita tu. Tazakkur, ingatlah Allah tu. Sampai kita rasa menyesal dan terus banyakkan istighfar. Baik, ini yang ketiga. Makna zikir yang cuba tengok lagi surah 19 ayat 16 pula. Saya dah tunjuk dalil tu, kita kena buka semua lah. Surah 19 ayat 16. Ini juga cara bentuk tazakkur juga. Itu perintah Allah. Wazkur fil kitabi Maryam. Maksudnya izin tabazat min ahliha makanan syarqiyan. Dan ingatlah kamu tentang kitab cerita dalam kisah Maryam. Kisah Maryam. Ketika dia menjauhkan diri daripada keluarganya
di satu tempat di sebelah timur. Maknanya ni perintah Allah untuk kita sentiasa ulang ingat kisah seorang wanita yang bernama Maryam ni. Banyaklah ayat tentang ni. Ingat wazkur fil kitab Ibrahim. Maknanya kisah-kisah nabi-nabi tu kita kena jadikan dia selalu apa? Tadabbur dia, tazakkur. Kena memperingati kisah-kisah para nabi dan juga orang-orang beriman yang Allah cerita dalam Quran. Ini satu perintah. Kena memperingati kisah-kisah mereka. Tapi cara nak memperingati bukan buat macam ni. Dia nak memperingati contohnya isteri-isteri Nabi. Buat apa? Haul kan? Haul tahunan Faham tak? Itu salah lah, bukan macam tu. Kita haul ni maknanya tahunan kita contohnya ingat kenang-kenang. Itu bukan kenang. Bukan kenang nostalgia, bukan. Maksudnya memperingati supaya dapat pengajaran. Faham? Ada juga yang dia buat upacara tahunan haul Sayyidatina Khadijah contoh kan. Lepas tu dia buat ritual-ritual untuk dan dia sumbangkan doa untuk orang mati dan sebagainya lah kan. Tapi itu bukanlah sunnah Nabi. Bukan maksud kita buat macam tu. Tapi apa, selalu kisahkan kisah ni, bangkitkan kisah-kisah ni kepada orang lain ni supaya apa, ingat. Kisah sirah-sirah ni, antara ni kisah Maryam ni lah. Itu namanya tazakkur. Allah perintah untuk kita memperingati kisah-kisah dalam Quran ni. Dan yang keempat ni, makna zikir, makna dia ta'ah. Betul. Jadi kalau ramai orang zikir, sebut dengan lisan tadi, tapi buat apa? Berlawan, tak taat kepada perintah Allah. Ada mana tak zikir pada diri dia? Tak ada. Bukanlah kita kata hilang langsung, tapi kurang ataupun bahkan zikir dia jadi apa? Takut pendakwa kita pula. Quran ni kan. Sebab antara makna zikir ni Quran. Quran ni dua. Hujjatun laka au alaika. Kita takut. Sebab tu kita nak ucap Alhamdulillah kena hati-hati. Kita ucap Alhamdulillah rupanya kita ni maksiat kepada Allah. Menang awak buat maksiat. Alhamdulillah saya syukur. Selangkan aurat semua ni. Cakap Alhamdulillah. Bimbang hal tersebut rupanya apa? Menjerumuskan orang ni jadi pendakwa dia pula. Bukannya akan jadi membantu dia nanti. Jadi kita takut. Jadi makna zikir adalah at-ta'ah. Ketaatan. Dalam surah 2 ayat 152. Surah 2 152. Apa makna ayat ni? Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Apa maksud dia? Inilah maksud dia taat. Fazkuruni, ingatlah aku, maksudnya apa? Macam mana cara ingat Allah? Sebut Allah. Jadi maksud dia taat kepada aku. Melakukan ketaatan. Lakukanlah ketaatan, buat. Itu maksud tanda orang tu betul-betul ingat Allah. Perintah Allah dia buat. Itulah maksud dia betul-betul ingat Allah. Bukan dia tak langgar perintah Allah. Kata Allah kata azkurukum, Allah akan berikan kemudahan untuk manusia ni. Sebab itulah kalau kita tengok yang ni, kita boleh buka surah Al-Lail. Fazkuruni azkurkum. Apa azkurkum? Allah akan bagi apa? Allah akan bagi kemudahan. Bila orang tu taat Allah, antara ketaatan kepada Allah, cuba tengok surah 92 ayat 6 5, 6, 7. Ni maksud dia. Fazkuruni azkurkum. Okey. Fa amma man a'ta wattaqa. Ini tanda orang yang betul-betul fazkuruni, ingat kepada Allah. Dia buat apa? A'ta wattaqa. Dia berikan segala hidup dia ni, tujuan hidup dia tadi kepada Allah. Dan kerana apa? Dalam keadaan dia takwa kepada Allah. Dan dia membenarkan perintah Allah. Wasaddaqa bil husna, dan janji Allah. Dia benarkan perintah Allah tu memang pasti baik. Kalau dia buat perintah Allah, pasti dia dapat kebaikan. Dan dia dapat apa? Dia benarkan janji Allah, iaitu syurga. Ini maksudnya husna. Husna ni apa dia? Perintah Allah tu adalah
kebaikan dan janji Allah tu benar, itu syurga Allah. Itu maksud dia. Jadi apabila dia ni nama dia fazkuru ni. Inilah orang yang betul-betul taat kepada Allah. Apa Allah bagi kat dia? Allah kata fazkuru ni azkurkum. Apa Allah kata? Ni maksud dia. Fasanu yassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia ni. Allah akan mudahkan apa? Sebab itu antara kata ulama ni, bila seorang tu buat baik, Allah akan bagi ganjaran. Ganjaran dekat dunia yang paling besar apa dia dapat? Jadi sawabu al-hasanah, sawabul hasanah, ganjaran bagi satu kebaikan adalah al-hasanatu ba'diha, adalah kebaikan selepas itu. Jadi tanda kita ni dapat ganjaran daripada kebaikan kita buat adalah apa dia? Kita boleh buat kebaikan lepas tu lagi. Faham? Faham tak? Ganjaran untuk satu amal soleh yang kita pernah buat adalah amal soleh seterusnya. Jadi kita boleh filter tengok diri kita ni. Lepas kita buat kebaikan, kita buat lagi kita ke atau tak? Kalau kita mampu buat lagi, maknanya itu tanda Allah suka tu. Allah mudahkan kita untuk buat satu lagi kebaikan. Bila istiqamah tadi. Jadi ini satu yang dimasukkan fasanu yassiruhu lis yusra. Maka kelak kami akan mudahkan dia. Allah kata. Untuk buat dia apa? Dia buat satu kebaikan yang baru dan akhirnya dia mudah jadi masuk syurga. Ini tanda Allah sayang seorang tu. Jadi harap-harap kita termasuk orang yang apa? Lepas buat kebaikan, kita boleh buat lagi. Itu tanda betul-betul kita ikhlas buat. InsyaAllah. Jadi balik pada itu maksud taat. Balik pada surah apa? 2 ayat 152. 2152. Jadi fazkuru ni azkurkum, ingatlah kepada aku, iaitu dengan cara apa? Taatlah kepada Allah, usahalah untuk taat kepada Allah. Washkuru li, dan bersyukurlah dengan pemberian Allah, wala takfurun. Lawan syukur adalah kufur. Okey, baik. Ni bersyukur ni maknanya berimanlah kepada Allah ni dan janganlah ingkar kepada Allah, kafir. Dapat Jadi maksud dia ni lah ketaatan. Dan yang terakhir makna zikir dalam Quran ni, hari ni kita buat 5 ni dulu. Iaitu makna zikir adalah Al-Quran. Makna yang kelima, zikir ni makna dia Al-Quran. Kita tengok dalam surah 6 ayat 50. Tak pun hari ni cukup yang ni je dulu Kan kita tahu makna zikir dulu. Ini makna zikir. Antara makna-makna zikir dalam Quran. 6 ayat 50 dulu. Bukan. Salah dalil ni. Minta maaf. Bukan makna dia, bukan 50 ni. Tak apa. Ni saya betulkan ni. Bukan surah 6 ni. Di surah lain. Ambil ayat yang satu lagi tu, surah 21 ayat 2. Surah 21 ayat 2 ni salah. Kan. Surah 21 ayat yang kedua. Kadang-kadang kita tersilap nombor satu. Dah mungkin. Satu nombor tu tersalah, dia jari. Okey. Tengok ayat ni Ma ya'tihim min zikrim min rabbihim muhdasin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Tidaklah datang kepada mereka daripada Ayat Quran. Jadi zikrin di sini maksudnya apa? Jadi ulama sebut Al-Quran. Terjemah kat sini pun dia dah tafsirkan dah. Suatu ayat pun daripada Quran. Jadi zikir kat sini maksudnya Quran. Jadi setiap kali wahyu turun, Nabi sampai kepada orang-orang Quraisy ni, apa dia? Semua mereka tepih je. Semua satu pun tak terima. Banyak, ada berapa ayat? Banyak ayat lah kan. Sampai dalam hari ni kita dapat Quran ni sampai akhirnya apa? Sempurnanya Quran 6,213
36 ayat. Kan? Antara satu pendapat lah. Banyaknya. Jadi, sifat orang-orang kafir ni, yang bermain-main ni, dengan peringatan Allah ni, tidak satu pun daripada ayat, setiap kali datang ayat yang baru, zikrin, mana-mana saja. Sebab tu dia ke sini, zikrin ni umum. Sebab ayat Quran ni ada banyak, umum. Mana-mana ayat Quran ni, sebab tu zikrin ni maksudnya Al-Quran yang baru. Wahyu yang ni mereka dah tolak. Datang pula wahyu baru lagi. Apa berlaku? Melainkan illa istama'uha. Jadi mereka bukannya tutup telinga tau. Ni orang nak gambarkan sifat dia orang ni punyalah teruknya. Bukan tutup telinga. Dengar betul-betul. Maknanya mereka faham ni. Sebab tu istima' ni dengar sungguh-sungguh. Abu Jahal ni dengar sungguh-sungguh wahyu. Sebab tu ada cerita yang dia pergi malam menyusup dengar kan. Nabi baca Quran. Lalu pagi-pagi hari tu subuh tengok dia jumpa dengan orang lain, kawan dia juga yang sama-sama dengar. Tapi apa? Tetap dia tolak kerana ada kepentingan lain. Jadi mereka dengar dan sungguh-sungguh. Dan mereka wahum buat main-main je juga. Jadi ni dia masukkan zikir di sini adalah Al-Quran. Jadi inilah makna zikir. Beberapa makna yang saya share lah. Bukan beberapa makna lah, banyak makna lah. Ada 16 makna. Jadi inilah nikmat lah bahasa ni. Perbezaan di antara ayat ni, semua perkataan zakara, tapi makna berbeza-beza dan kesan yang kita faham daripada makna tu jadi berbeza bila kita baca ayat. So nanti bolehlah tengok apa ni? Ni saya betulkanlah yang surah An-Nahl 50 ni bukan ayat ni Nanti saya tukarkan makna dia. Ke kita habiskan terus boleh kot? Boleh? Hari ni kita bincang makna-makna zikir dulu Okey. Tak apa, okey kita stop sampai sini. Okey. Sekarang ni kita nak tengok yang plan Ustaz selepas tu lah. Ya. Yang plan Ustaz. Okey, jadi kita tengok hari ni doa yang pertama yang dikarang dimuatkan di dalam buku ni, iaitu kita lihat muka surat. Okay, siapa ada buku boleh buka muka surat. Surat berapa Muka surat yang ke-13. Muka surat 13. Maksudnya kita kena pergi satu persatu. Kalau kaedah yang sebenar. Sebab ini banyak perkara hari bincang dulu kan. Yang keutamaan tu kita dah bincang yang lepas lah masa mula-mula. Jadi sekarang ni hari ni kita pergi tajuk satu Keutamaan sikit dah. Muka surat 13. Zikir, keutamaan zikir pada minggu yang lepas, mula-mula dulu. Dia dah. Habis dah. Lepas tu makna-makna zikir yang saya janji nak bagi tahu yang itulah tadi. Dan ini dan kita terus masuk apa makna dia? Cuba kita tengok. Azkarul istiqadhi minan naumi. Cuba baca. Azkarul istiqadhi minan naum. Azkar maknanya? Okey, jamak kepada zikrun, azkarun. Okey. Jamak zikir maknanya satu. Zikirlah. Zikrun. Jadi dia punya jamak dia jamak taksir dia azkarun. Azkarun maknanya zikir-zikir ataupun peringatan-peringatan. Banyaklah. Jadi zikir-zikir al-istiqadhi maksudnya yaqazah. Pernah dengar yaqazah? Jaga. Zikir-zikir ketika jaga, bangun. Minan naumi, daripada tidur. Jadi zikir-zikir ketika terjaga, ketika dah bangun daripada tidur. Ini bab pertama yang dimuatkan oleh penulis. Jadi zikir-zikir ketika bangun tidur ni dia ada yang dimuatkan ada 4 zikir lah.
Dan zikir yang dimuatkan ni adalah yang sahih lah daripada Nabi SAW. Ada rujukan dia yang dijelaskan hadis dari mana. Dalam riwayat Al-Bukhari ni yang pertama yang disebutkan. Jadi antara hikmah kenapa dimulakan dengan ni, sebab inilah permulaan kepada kehidupan lah manusia lah. Jadi an-naum dia merupakan satu bentuk rahmat Allah. Tidur ni sebenarnya rahmat. Rahmat Allah kepada kita. Dan dia merupakan tanda agungnya Allah lah. Sebab Allah ni apa? La ya'khuzuhu. La apa dia? Surah 2 ayat 55. Jadi Allah ni tak tidur. Beza dengan manusia. Sekejap. Beza dengan makhluk dia. Ialah surah ayat kursi. Surah 2 ayat 255. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Jadi tidaklah ia mengambil akannya oleh muqaddimah kepada naum, iaitu rasa ngantuk, dan tidak juga tidur. Rasa mengantuk dan terjemahannya tidak dia mengantuk dan tidak dia tidur. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi maksudnya kat sini rasa mengantuk dan tidur ni apa dia? Tak dapat mengatasi Allah, tak ada. Itu ya la ta'khuzu ni maksudnya, ta'khuzu ni rujuk pada dua benda ni. Tidak ia mengambil akannya, maksudnya kita satu masa kita boleh dikuasai oleh rasa kita akan kalah. Tapi tidak bagi Allah yang mencipta makhluknya. Itu maksud ayat ni. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Rasa ngantuk dan rasa tidur ni tak akan apa? Sekali-kali kena pada Allah. Sedangkan kita secergas mana pun, sampai masa rasa ngantuk dan tidur boleh ambil kita. Dia pula duduk tempat kita. Kita hilang dah. Jadi itu maksud. Ini bagi Allah. Jadi rasa mengantuk dan tidur ni merupakan tanda rahmat Allah kepada kita. Cuba buka surah 30 ayat 23. 30 ayat 23. Kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Wa ibtigha'ukum min fadlih. Wa ibtigha'ukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dan daripada tanda-tanda, ayat ni maksudnya alamat, tanda-tanda penyayangnya Allah kepada makhluk dia, tanda-tanda agungnya Allah, tanda-tanda rahmatnya Allah, penyayangnya Allah, dan tanda-tanda agungnya Allah kepada kita. Apa dia? Manamukum. Manam ni maknanya, ini masdar mimi, masdar mim. Jadi makna dia adalah tidur jugalah. Tidur bagi kamu itu, makna mukum ni, dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, dan rahmatnya adalah tidur kamu itu pada waktu malam hari. Dan di siang hari, wa ibtigha'ukum min fadlih. Usaha mencari untuk kamu kurniaan baginya. Siang hari adalah waktu kita ibtigha', usaha mencari kurniaan Allah. Itulah sebenarnya fitrah kehidupan. Cuma hari ni mungkin ada berubah sikit dah sistem kehidupan kita kan. Dah ada yang terbalik. Malam pula dia kerja, siang tidur. Jadi sebenarnya itu
macam mana pun kita nak nafikan, dia telah mengubah sebenarnya sedikit fitrah lah. Kehidupan kita ni sebenarnya. Inna fi zalika laayat. Ini semua merupakan, demikian itu merupakan tanda-tanda kekuasaan dan tanda-tanda rahmat Allah bagi kaum yang mahu mendengar. Baik. Kemudian dalam surah yang lain, cuba tengok surah 25 ayat 47. Ini tanda rahmat Allah tu. Tidur ni merupakan rahmat Allah. Surah 25 ayat 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا dan dialah yang menjadikan untuk kamu malam itu sebagai jadi kenapa Allah kata libas? Libas ni dia tutup, menutupi, melindungi kita daripada menyebabkan selesa. Sebab itulah waktu paling sesuai tidur bila? Malam. Sebab sifat malam libas. Sifat malam macam orang pakai baju. Kita kalau tak pakai baju boleh keluar rumah? Tak boleh. Kan? Segat, malulah. Jadi dia menyebabkan kita rasa selesa. Itu sebab tu sifat malam macam tu. Maka dengan sifat malam lah menyebabkan apa dia? Manusia ni dapat nikmat tidur tu. Kalau tak ada malam, kadang kita nikmat tak? Tak lah. Kurang. Dan wan nauma subata, dan sebab tu Allah kata, selepas Allah kata malam itu libas, barulah sesuai Allah kata apa dah? Baru Allah kata nauma subat. Subata ni maknanya apa subata? Subata ni kalau ada satu kaum tu, sepatutnya hari dia, hari subat dia. Tapi dia pergi tangkap ikan hari tu. Hari apa? Hari dia rehat, Sabtu. Betul perkataan subata ni jadi hari Sabt, fi Sabt. Sabat kan, hari Sabat, hari orang-orang berehat, orang-orang Yahudi berehat dulu. Sepatutnya hari tu mereka tak buat apa-apa. Tapi hari tu pula dia sibuk nak bekerja. Lepas tu hari ni maknanya tidur ni, nikmat tidur ni sebenarnya tujuannya untuk manusia rehat. Inilah nikmat dia. Begitu Allah ni tahu lemahnya kita, Allah beri satu nikmat untuk kita ni, rehatkan diri kita dengan tidur tadi. Jadi kongsi sikit tak? Ya. Jadi kongsi dengar ustaz lain cakap kan. Ustaz tu dia belajar lama di Sudan. Ustaz Nizam. Jadi maksud lain dia, malam itu sebagai apa ni tadi? Pakaian. Pakaian. Sebab sebagai menutup tadi. Menutup badan. Maksud dia kalau di tempat Arab ni siang panas. Jadi bila malam tu dia tu macam menutup badan kita daripada panas. Ya, dengan sejuk dia betul. Selesa. Dia bagi contoh kalau di Sudan tu waktu musim panas yang suhu sampai 50. Jadi malam-malam dia orang tidur pun di luar. Nak dapatkan nikmat sejuknya, nyaman tu. Sebab itulah malam jadi gelap kan? Betul. Dan satu lagi itu maksud lain mungkin dia betul. Dengan Arab tu, keadaan Arab. Dan satu lagi tidur ni memang apa? Kalau cerah memang ganggu. Betul tak? Sebab tu kalau kita boleh ambil ibrah daripada surah Al-Kahfi. Kan? Surah Al-Kahfi Allah kata antaranya dia duduk dalam gua dan pada waktu malam ni senyap semuanya. Sifat dia sunyi kan? Libas ni sifat dia menutupi dan menyebabkan sunyi. Jadi Allah cuba tengok dalam surah 18 ayat yang ke 11 tu.
Yang Allah kata fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Jadi sifat gua ni cerah ke gelap? Gelap, tertutup, pelindung. Dan Allah kata fadarabna ala azanihim. Apa maksudnya? Allah tutup telinga dia. Baru selesa tidur, sebab tu dia tidur sampai berapa tahun? 300 tahun tidur. 309 tahun tidur. Jadi ini semua. Dan dalam ayat yang lain, kalau kita tengok dalam ayat yang sama ni, surah ni, ini satu bentuk. Begitu nikmatnya sifat malam tu. Dalam ayat lain ni Allah kata ni. Cuba tengok ayat 17 pula. Mereka tak kena sikit pun sinaran matahari. Kalau kena dia terganggu. Tak boleh tidur lah. Kan Allah kata wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim. Jadi dan kamu lihat matahari itu terbit condong dari gua di sebelah kanan, tak kena, mereka tengah-tengah. Kemudian wa iza zatal yamin di sebelah kanan. Wa iza gharabat takriduhum zatal shimal. Jadi matahari tu dia tak memancar tengah-tengah sebab mereka kat tengah gua tu, dia kat mana? Kiri kanan je. Jadi matahari ni macam ni. Bukan matahari terbit macam ni. Faham? Bila terbit macam ni pancar kat gua tak, tapi dia dari tepi saja. Jadi ini antara gambaran lah juga tentang Allah lindungi hamba-hambanya yang beriman ni dalam gua ni. Sebagaimana juga Allah lindungi satu alam ni untuk makhluk semua sekali supaya jadi selesa. Siapa yang boleh buat macam tu kakak? Setiap masa. Bahkan bukannya sikit, beribu-ribu kan. Sekali lalu matahari tu terus, malam tu terus gelap, tutup dengan cepat sekali. Ini satu merupakan satu nikmat daripada Allah kepada kita. Bayangkan kalau lah, sebab itulah kalau kita dalam astronomi ni apa, planet lain ada tempat yang tak boleh dihidupi, hidup makhluk. Sebab sistemnya bukan macam bumi ni lah kan. Jadi itu merupakan nikmat daripada Allah kepada kita. Buka balik surah berapa tadi? 25 ayat 47. Baik. Okey, jadi kemudian tidur juga merupakan apa? Al-maut, antara dia. Cuba tengok surah 39 ayat 42. 39 42. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم. Jadi Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, dan Allah lah yang memegang. Tawaffa ni akan jiwa-jiwa ketika matinya. Jadi mati ni disebut sebenarnya ni maksud dia tidur. Wallati lam tamut fi manamiha, dan orang-orang yang belum mati ketika dia tidur. Antara makna naum adalah kematian. Kalau kita tengok dalam kamus yang saya buka ni, ada 5 makna maut. Antara makna dia, ini mungkin nanti kita boleh khususkan lah. Antara makna ni dia. Jadi istilah dia 2. An-naum
Apa itu tidur? Tidur ni maknanya mautun khafifun. Sekejap. Bukan an-naum al-maut lah kita kata, al-maut. Dia ada nama dia mautun khafifun. Mati ringan. Ini nak sebut dia an-naum. Kematian ringan maknanya tidur. Tidur tu sebenarnya mati. Sedangkan yang ini mautun saqilun. Saqilun, inilah dia. Apa dia? Al-maut. Maut yang sebenar. Maut. Jadi ulama sebut macam ni. Tidur ni dia kata mautun khafifun. Jadi kita kena ingat tidur adalah kita sedang merisikokan diri kita sama ada terus kepada mautun sakilun ataupun kita kekal mautun khafifun dan kita bangun balik. Betullah. Cukuplah sebenarnya, ya. Ini dalam apa ni? Ni dalam kamus Mufrad Mufrada tu Al-Fazil Quran Ar-Raghib Al-Asfahani. Ni ditulis oleh ulama ni. Kamus ni ada dalam ni. Ni dalam apps yang saya kongsikan tu. Hadis Al-Bahis Al-Quran ni. Dalam tu ada. Jadi ada 5 makna maut nanti kita kongsikan. Bila kita cerita pasal mati tu. Okey. Jadi ingatlah inilah makna tidur. Apa dia? Mati yang ringan. Jadi bila kita ingat tidur, kita sedang kematian kita sedang mati yang ringan, maka cukuplah tidur jadi peringatan untuk kita. Sebab itu Allah berikan sebut tentang ni. Ketika tidur, kamu sebenarnya berisiko dekat untuk mati. Cuma sebab Allah dah cabut nyawa dah. Keluar dah roh dah. Tapi kalau Allah tak pulangkan balik, mati lah. Tinggal tu je. Maknanya kita dah berada separuh dah tu. Dah separuh mati dah sebenarnya. Tinggal apa? Allah tak nak pulangkan, habis. Selesai. Tapi Allah kata apa? Fayumsikul lati qada 'alaiha, lalu dia pegang siapa yang telah apa? Ditetapkan dia nak pegang. Nama dia 'alaiha al-maut, iaitu kematian. Wa yursilul ukhra, dan dia serahkan yang lain ila ajalim musamma. Allah yang serahkan roh itu kepada tubuh masing-masing sampai tempoh yang dia telah tetapkan. Jadi cukuplah sebenarnya mati adalah peringatan untuk kita supaya sentiasa persiapkan diri. Jadi inna fi zalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya demikian itu adalah tanda-tanda yang rahmat dan agungnya Allah untuk kaum yang apa? Sentiasa dia mahu berfikir. Yatafakkarun. Jadi kita tengok hadis ni, sebab itulah Nabi perintah untuk kita ni mulakan tidur dengan ucap apa dulu? Alhamdulillah. Syukur. Apa makna Alhamdulillah ni? Istilah mudah dia. Jadi Alhamdulillah. Iaitu ingat lagi tak? I'tirafu bin nikmah. Kemudian wal qiyamu bil khidmah. Kita iktiraf nikmat yang datang daripada Allah. Kita ucap Alhamdulillah ni dengan apa? Kita mengiktiraf, ta'rif. Jadi macam mana nak iktiraf? Kita kena kenal nikmat
Kita kena tahu mana satu nikmat, mana satu bukan. Kenal pemberi nikmat. Ni cara nak iktiraf. Kita kena kenal nikmat dan kenal siapa yang beri nikmat. Yang ketiga, guna nikmat. Gunakan nikmat. Dan yang keempat, kongsi nikmat. Inilah bentuk maksudnya iktiraf nikmat Allah. Sebab itulah iktiraf nikmat Allah ni, apa dia? Kenal nikmat. Kenal memberi nikmat. Dua ni dia kena kenal, kena belajar apa? Kena kenal sifat Allah, nama-nama Allah. Kena kenal perintah Allah. Kena kenal larangan Allah melalui apa? Firman-firman dia. Dan kena gunakan untuk apa ni? Nikmat dia dengan apa? Fi sabilillah. Itulah maksud kedua ni, al-i'tirafu bin nikmah wal qiyamu bil khidmah. Di sini yang bahagian kedua ni dah maksud dia apa? Qiyam. Dia gunakan nikmat dia. Dia membangunkan daripada nikmat Allah ni, jadikan apa? Dia berkhidmat untuk Allah. Sudah ringkas dia. Apa? Alhamdulillah, iaitu i'tirafu bin nikmah. Alhamdulillah maksudnya mengiktiraf nikmat dan mensyukuri nikmat ni dengan berkhidmatlah. Menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Jadi bila kita bangun, Nabi perintah untuk kita ucap kesyukuran kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Dia tak sebut ba'dama Naum. Apa dia? Nimtana. Kan? Nimta ni telah tidur. Tidak menidurkan. Apa tu? Bukan. Apa dia? Anam tanah. Iaitu engkau mentidurkan kami. Tak. Tapi dia kata apa ni? Engkau matikan kami. Nabi suruh ingat kita mati. Sebab tidur sebenarnya apa dia? Mautun khafifun. Mana an-naum apa dia? Mautun khafifun. Mati ringan. Itu maknanya tidur. Lepas tu Nabi sebutkan segala puji bagi Allah yang telah hidupkan kami sesudah dia matikan. Engkau matikan kami. Wa ilaihin nusyur. Sesudah dia mematikan kami. Wa ilaihin nusyur. Amata ni ana mana lah kita kata. Okay. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kebangkitan. Iaitu kembali kepada Allah. Jadi ni zikir yang kita kena ingat. Semua dah tahu kot zikir ni ya. Cuba kita baca zikir ni. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dia antara zikir yang kadang senang terlepas nak baca ni lah. Sebab apa? Selalu kita tidur tanpa persediaan kan. Tidur je brum terus. Sebab tu Nabi ajar sebenarnya banyak sunnah tidur. Apa dia? Sebelum tidur kan, persediaan-persediaan dia, baca surah itulah, surah ni lah, surah Al-Mulk lah. Lepas tu dah sampai dekat tempat tidur, buat apa? Terus lompat dah. Tak, kena kibas-kibas. Jadi memang preparation. Sebab apa? Seolah kita nak pergi pengajian, kelas pengajian. Nak pergi, nak tinggalkan dah. Jadi nak rapikan persediaan kita. Sebab apa? Tentang mati. Tapi ramai orang apa? Sebab tu bahaya tak? Tidur sambil main gadget macam tu. Bayangkan tengah tidur dia buat apa? Tindakan akhir dia tu. Sebab apa? Sedangkan kematian tu apa? Cuba tengok lagi tadi dalam ni, al-maut ni. Apa makna mati? Dah nak baca pun banyak belum. Ni. Anwa'ul maut bihisabi anwa'ul hayah. Penting ni, kita faham. Jenis mati itu seorang itu menurut jenis hidup dia. Faham tak? Cara mati seorang itu adalah
ikut cara dia hidup. Dengan perkiraan ketika dia hidup. Maknanya kalau orang tu last dia mati dia dalam tengok apa? Tengah tengok Facebook. Apa jadi mati dia? Bayangkan kita hari-hari sebelum tidur tengok Facebook. Tengok Facebook tengok tahu apa-apa. Dengar lagu sambil tidur kan. Bayang ada orang tidur dia nak tidur kena apa? Ni, tutup telinga kan. Ada orang pula budak-budak main game tertidur. Teruk tak? Bahaya sebenarnya tak? Itulah dia punya pengakhiran hidup. Takut kita sepatutnya. Tengah tengok TV, tidur. Tengah tengok drama apa tidur. Bayangkan, itulah. Sebab itulah, apa dia? Innamal a'malu bil khawatimah. Nabi kata. Ingat, innamal a'malu. Itu je, ada satu lagi. Innamal a'mal bil khawatimah. Sesungguhnya setiap amalan itu adalah sesuai dengan akhir dia. Khawatim ni penutup akhir orang tu. Bayangkan orang tu, dia nak tidur, nak pergi matilah kemungkinan dia. Main game. Tertidur, budak-budak, anak-anak kita semua. Apa jadi? Oh, itu yang kita takut. Lagi malam sepatutnya lagi kita jaga, lagi banyak zikir, lagi tak payah tengok drama-drama. Tapi yang sedapnya waktu malam tu lah kan, night movie. Tak? Waktu tu lah dia kata prime time dia. Inilah dia yang menakutkan. Sebab tu lah tengok dalam ni. Kata ulama ni apa? Maut. Apa itu maut? Anwa'ul maut, jenis mati seorang itu bihisabi anwa'il hayah. Menurut pertimbangan waktu dia hidup. Ni. Jenis mati seorang itu adalah menurut jenis hidup dia. Jadi, dan Nabi kata, amalan seorang itu adalah tertakluk dengan penutup hidup orang tu. Bayangkan, jadi kita nak tutup hidup kita dengan kebaikan. Sebab tu Nabi ajar tidur banyak sunnah tidur. Jaga sungguh-sungguh, tengok tilam tu kan. Kebah-kebah dulu, lepas tu baru tidur. Berwuduk sebelum tidur. Tapi ramai tak buat? Kita buat Alhamdulillah. Itulah. Saya cakap kadang diri kita ni begitu susah nak buat. Yang ni yang paling berat nak buat sebab apa? Selalu kita dah letih dah, tak perlu dah. Boom, tidur terus je. Kan? Tapi yang syoknya Ustaz ambil wuduk, tidur, lepas tu kentut. Tak apa, Alhamdulillah. Wuduk dia, pahala tu tak terusan lah. Kentut tak sengaja, tak apa. Jadi begitulah. Sebab tu tidur ni Nabi suka awalkan tidur. Nabi tak suka tidur lewat. Tak ada. Tak sempat lah. Nak tidur cepat. Kan? Yalah. Tak, maksud dia kita kalau kita isi dengan kebaikan tak apa. Waktu tu kan. Tapi kalau hari ni orang pergi ngetem malam-malam melepak. Pergi melepak kan? Tak ada buat apa-apa. Itu memang budaya hari ni. Kita pergi, dia sebut lah malam-malam pergi tu, lepas tu balik, boom terus lah. Sembang pasal dunia yang habis macam tu je. Adakah kita nak tutup hari kita dengan tu? Bukannya sekali-sekala ke sebulan sekali. Kadang-kadang tu setiap masa begitulah aktivitinya. Manusia hari ni. Ini kita kena bimbang. Bimbang penutup hidup kita rupanya, apa dia? Dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Jadi kita takutlah. Ini ingatan kepada saya yang muda. Yang muda ni lagi kurang waraknya. Kan? Kuat dia punya nafsu, godaan dia lebih hebat dia. Orang tua ni dia dah nampak dah. Dia dah tahu dah dia pun. Banyak tanda-tanda dah. Macam cikgu putih dah. Saya hitam lagi. Rasa macam, hidup lama lagi. Jadi orang muda ni walaupun dia yang beri tazkirah, kadang dia sebenarnya yang lagi teruk sebenarnya. Itu kadang-kadang benda-benda macam tu lah yang kita kena fikir. Sebab tu saya kena cakap benda ni supaya apa? Saya sendiri yang lebih banyak dosa, lebih banyak kurang istighfar ni, ingat benda ni lah. Jadi inilah yang kita kena sedar. Sebab tu Nabi perintah untuk kita, sunnahkan kita, wajibkanlah. Bukanlah wajib yang kata, sungguh-sungguhlah ikut sunnah ni untuk tidur dengan hayati doa yang kita baca ni. Iaitu apa? Segala puji bagi Allah yang telah hidupkan kami ketika bangun ni. Ini silap ni, bangun tidur. Bersyukur kepada Allah yang telah pun hidupkan kita sesudah dia matikan kita tadi ketika tidur. Sebab itulah nanti kita akan pergi kepada tajuk zikir-zikir sebelum tidur. Zikir sebelum tidur lebih banyak lagi. Zikir bangun tidur ada 4 je. Zikir sebelum tidur banyak yang akan kita bincangkan nantilah.
Jadi cukuplah sekadar ini. Hari ini kita baca, kita belajar Hisnul Muslim, doa yang pertama daripada azkarul istiqazi minan naum, iaitu zikir bangun tidur, iaitu alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana, kemudian wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan dikembalikan. InsyaAllah nanti kita sambung zikir yang kedua daripada zikir bangun tidur, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. InsyaAllah. Okey. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada semua yang hadir dalam Zoom dan secara fizikal. InsyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bertemu lagi pada minggu depan dalam kelas yang sama lah. Pada waktu yang sama, insyaAllah. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.